Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDPR Pendidikan Islam. Minggu ini kita akan belajar dalam bidang ibadah, iaitu mari bersuci. Apa yang kita nak cerita dalam tajuk mari bersuci ni? Okey, minggu ini kita akan fokus kepada dua perkara sahaja. Okey, dalam tajuk mari bersuci, saya nak kita fokus dua perkara sahaja untuk minggu ini. Yang pertama, pengertian najis. Yang kedua, jenis-jenis najis. Dua perkara sahaja. Okey, jom. Baiklah, sekarang kita lihat pengertian najis. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Ulang, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Maksudnya, apa-apa sahaja benda yang kotor yang menyebabkan solat kita menjadi tidak sah, maka ia termasuk dalam kategori yang kita sebut sebagai najis. Baiklah, sekarang kita nak tengok jenis-jenis najis. Rasa-rasa ada berapa jenis najis? Pandai, ada 3 jenis najis. Okey, saya nak kamu ikut saya sebut sama-sama jenis-jenis najis. Sebut nama dia betul-betul. Sebab kalau kamu tak ikut, nanti kamu salah sebut. Okey, najis yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Dan yang terakhir, najis mughallazah. Najis mughallazah. Okey, sekarang kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah. Okey, najis mukhaffafah juga dikenali sebagai najis ringan. Najis mukhaffafah dikenali juga sebagai najis ringan. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Okey, kamu kena ingat betul-betul. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Cuba cek dekat rumah. Ada tak adik lelaki? Umurnya berapa? Kalau bawah 2 tahun, contohnya adik awak umur 6 bulan ataupun 1 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja, dia tak ada nak makan Nestem ke, tak ada nak minum susu tin ke, jadi najisnya dikira, air kencingnya dikira sebagai najis mukhaffafah. Faham? Sekarang, jom kita kenali apa itu najis mutawassitah. Okey, najis mutawassitah juga dikenali sebagai najis pertengahan. Najis pertengahan. Najis mutawassitah ialah najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contoh, air kencing, tahi dan darah. Okey, tadi kita dah kenal najis mukhaffafah dan sekarang kita dah tahu juga najis mutawassitah. Okey, najis mutawassitah ni paling banyak. Okey,
Maksudnya selain yang ada dalam najis mukhaffafah dan najis mughalazah yang kita akan tengok sekejap lagi, maka yang lain-lain itu semuanya adalah najis mutawassitah. Okey? Faham? Yang terakhir ialah najis mughallazah. Najis mughallazah. Najis mughallazah ni juga dikenali sebagai najis berat. Najis berat. Najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara berkaitan dengan kedua-duanya. Kita ulang. Najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh, air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Okey, maksudnya najis mughalazah adalah berkaitan dua haiwan ini sahaja. Tak ada yang lain. Dua haiwan ini sahaja, anjing dan juga babi. Okey. Kalau belajar tajuk ni biasanya murid-murid dia memang suka. Dia kata, "Ustazah sebut apa tu?" Okey, kamu jangan salah faham. Kita belajar. Ini memang nama dia. Yang salah tu kamu suka ejek-ejek orang. Okey, jangan sebut dekat orang macam tu, tak baik. Okey, balik semula kepada pelajaran kita. Kalau kita terkena air kencing ataupun air liur, apa-apa sahaja berkaitan dua haiwan ini, maka kita perlu menyucikannya secara najis mughalazah. Dia berbeza. Okey, yang tu saya akan ajar pada minggu yang lain. Minggu ini saya nak kamu ingat kategori najis, jenis najis. Okey? Apa yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Boleh ingat? Baiklah. Itu sahaja untuk minggu ini. Saya harap kamu dapat faham pelajaran minggu ini berkaitan najis, pengertian dan juga jenis-jenis najis. Okey, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa, jangan tinggal solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.